Kita berkumpul malam ni ramai-ramai, kita doakan supaya yang pertama Allah Ta'ala sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita doakan supaya Allah sudi untuk mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita doakan supaya Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Tak ramai amin doa saya. Tak apa. Jangan takut. Saya bukan satu orang yang ni. Saya buat semuanya bersebab. Sekali lagi saya tunjuk kat tuan-tuan satu-satu. Jangan takut. Tuan-tuan tengok muka saya tak ada. Saya bukan satu orang yang marah. Saya akan tunjuk tuan-tuan bukti satu-satu. Nanti tuan-tuan faham. Sekali lagi. Seterusnya doa yang keempat, kita doakan Allah Ta'ala bagi supaya hati kita tenang, lapang dada. Majlis ilmu malam ni insya-Allah diberkati oleh Allah. Amin. Nampak kali kedua kan dia tak amin juga kan. Tak apa, jangan takut. Sekali saya bukti satu-satu. Tenang. Dan yang kelima, kita doakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, semua sihat? Alhamdulillah. Tengok saya elok-elok. Boleh tak saya minta izin? Saya kuliah di bawah pakai kerusi saja. Boleh? Sebab dengar elok. Kejap, tak apa. Jangan takut. Tenang saya. Saya bagi bukti kat tuan-tuan, kalau forum, kalau ucapan ketua kampung macam ni okey. Ceramah dia tak akan jadi sampai bila-bila. Tuan-tuan bagilah siapa pun. Ceramah dia kena duduk sama dengan tuan-tuan kat bawah. Tuan-tuan duduk keliling. Meja tak payah buat tuan, saya kursi je. Nanti tuan-tuan tengok saat lagi perubahannya 180 darjah. Sebab apa? Sebab dia ada gap yang luas dalam ucapan kita. Nampak? Kita tak rapat. Tuan-tuan rasa macam tuan-tuan tak kenal saya. Sebab tu kalau surau atau masjid kita tak ada macam ni, betul? Dalam surau masjid dia tak ada macam ni. So saya minta izin, saya ceramah bawa ambil kerusi saja. Boleh? So saya pun hari ni tak pakai skrip. Saya pakai apa ilmu yang ada di sini saja. Okey, boleh ya? Kita cuba. Mana. Yang mana yang kamera apa semua adjust balik. Mai. Sini. Yang lain boleh mai dekat-dekat. Mai semua sini. Mai. Duduk elok. Cik kak, kakak semua bagi berat sebelah sini. Bagi berat belah sini. Berat belah sini. Kakak berat belah sini. Berat belah ni. Saat saya nampak orang lelaki banyak masuk ke sini tadi. Jadi orang perempuan duduk balik tang ni. Tak kacau siapa. Kita try uji sekali lagi, tengok Tengok. Boleh kita uji sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Dia mesti beza. Kita doa supaya semua orang yang dalam ni jadi orang yang beriman. Amin. Nampak? Dia mesti beza. Saya bagi bukti kat tuan-tuan. Supaya lepas ni kalau tuan-tuan panggil, sebab ada setengah penceramah, dia cepat koyak. Saya dah.
Saya 2 orang pun saya ceramah. Tengok saya, muka saya ada koyak tak? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan saya share dengan tuan-tuan. Lepas ni kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan panggil penceramah mai sini, tiba-tiba nada dia berubah macam marah, dia jadi macam marah. Maknanya dia koyak lah tu. Saya tak tahu kok tuan-tuan bisa panggil kan, ada penceramah dia. Tadi kat dalam dia sembang elok. Dia naik atas ni, tiba-tiba dia jadi macam tinggi suara. Lepas tu ceramah dia, nada dia akan maknanya dia koyak. Dia gap dia mesti jauh. Tuan-tuan letak macam ni, dia akan jadi elok. No. Beza dia bukan salah tuan-tuan, bukan salah saya, bukan. Ruang ni, yang ni jarak ni. Dia yang membezakan kita. Bila duduk macam ni, jangan takut. Selesa dia. Jangan takut. Boleh ya? Okey. Walaupun sebenarnya tak kenal pun, tapi okey je. Tak apa, okey je. Tapi nak pun kan nak tembaknya, boleh je. Ini open alhamdulillah, khalas. Dan jaga-jaga ayak dia sikit, tak boleh mana ayak boleh naik ke atas. Ini zaman Nabi Musa ni ayak naik ke atas. Macam mana ayak boleh naik ke atas? Ya salah. Mukjizat betul. Okey. Malam ni untuk pertama kalinya. Berapa rejab ini? 13 ke 12? 12 malam. Ke tadi siang 12 malam 13? Malam ni 12. Tadi siang 11. Malam 13. Okey. Walaupun dah berlalu 13 hari, inilah malam yang pertama saya nak cerita Isra' Mi'raj daripada awal sekali. Sebelum ni orang panggil saya cerita dia punya pilihan. Di Masjid Al-Aqsa ke, Isra' Mi'raj lagu tu saja ke, naik langit ke. Hari ni di sini ni secara live ni pun mereka semua tahulah, ini pertama kali saya nak cerita Isra' Mi'raj secara daripada awal. Haji yang ikut saya selalu pun tak pernah dengar lagi. Jadi daripada awal saya cerita. Sebab tajuk tuan-tuan, Sirah Baginda disanjung. Sirah Baginda betul, kasih sirah Nabi ni apa? Dijunjung, kasihmu disanjung. Disebabkan sirah tu, saya cerita kat tuan-tuan daripada A sampai Z. Cuma tuan pengurusi minta untuk keluarga tu kalau kena-kenalah, ada peluang hantam-hantam saja lah. Okay, baik. Macam mana cara dia malam ni? Nombor 1, kita baca surah Al-Fatihah. Lepas baca Fatihah, kita baca doa. Lepas baca doa, ingat, saya tak akan boleh bagi tuan-tuan faham dan pandai sampai bila-bila, tak boleh, kecuali dengan izin Allah. Jadi nak ambil hati Allah tu, kita kena selawat lah. Jadi malam ni kita akan selawat ramai-ramai. Muqaddimah kita, Assalamualaikum ya. Okey, kuat-kuat boleh ramai-ramai Okey, tu yang tu. So lepas habis yang tu, kita akan masuk tajuk. Bermula daripada Nabi berada dalam rumah. Kita mula daripada situ. Lepas tu baru kita bagi tahu kenapa Nabi bawa, apa yang berlaku. Kita patah balik sikit, masuk balik cerita betul. Nabi naik buruk, kita cerita sampai Baitul Maqdis. Lepas tu tengok kat mana. Boleh jadi malam ni mungkin Nabi naik tak turun. Masa dah habis. Kita tengok keadaan. Boleh jadi Nabi tak ada naik buruk pun boleh jadi. Kita tengok keadaan. Tuan-tuan sekarang, tuan-tuan boleh rasa tak kata kita sekarang sudah bersama-sama? Ya, tuan-tuan boleh rasa kan? Tadi kalau saya duduk atas tu, tuan-tuan tak rasakan. Tuan-tuan rasa macam siapa dia ni. Betul ya? Tu saya cakap betul. Saya pengucapan awam, saya punya kepakaran. Kepakaran saya. Saya cerita kat tuan-tuan. Next time kalau tuan-tuan, kecuali forum 3 orang. Kalau 3 orang duduk atas ni, baru kuasa dia besar. Bila 3 orang, baru syok. Tambah pula ada kumpulan qasidah duduk ujung tu, baru dia jadi power. Kalau seorang tuan-tuan letak, bis. Letak macam ni, semua
jadi adik-adik, jadi seronok. Jom kita sembang peradik-peradik sajalah hari ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dalam hati kita bacaan Al-Fatihah yang kita nak baca ni. Ingat Al-Fatihah ni surah dia besar. Dalam Quran surah kan ada 114, ayat kan ada 6,326 ayat. Bukan semua ayat turun sama. Ada yang turun malaikat penuh bawa dia. Antaranya ayat kursi. Antara satu lagi ialah surah Fatihah. Surah Fatihah dia bukan biasa, dia bukan turun besar surah ni. Jadi bila kita kata niatkan surah Al-Fatihah yang kita baca, power. Surah ni power. Niatkan surah Al-Fatihah yang kita baca pada malam ni, yang kita niat berkumpul malam ni ramai-ramai orang-orang soleh belakang ni. Niatkan kita tunggu waktu Isyak, itu adalah amal soleh. Saat lagi tak berapa lama lagi, tak berapa minit saat lagi masuk Isyak azan, tapi kita tak pergi sembahyang lagi. Kita masih di sini berkongsi ilmu. Itu waktunya apa? Qiyamul Lail. Itu Qiyamul Lail, lepas Isyak Qiyamul Lail. Maknanya kita berkongsi ilmu masa Qiyamul Lail. Lepas tu tujuannya kita apa? Menghidupkan malam hari. Itu satu amal soleh lain pula. Menjauhkan diri kita daripada buat perkara lara tu amal soleh. Jadi semua yang tadi tu tuan-tuan niat dalam ni. Apa dia? Kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tambahan malam ni kepada ni kampung tuan-tuan, ahli qaryah tuan-tuan yang mana pergi dahulu daripada kita, supaya Allah meluaskan kubur mereka dari dua lambungnya dan jadikan kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga, dan jangan jadikan kubur mereka salah satu daripada liang-liang api neraka. Kemudian kita niatkan, kita hadiahkan juga malam ini disebabkan baca Fatihah dan semua amal soleh yang kita niat tadi itu. Andai ada di kalangan kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakit mereka. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, Allah mudahkan melangsakan hutang. Andai ada di kalangan kita yang dalam dilema, Allah bagi dia temu jalan keluar dia. Andai ada di kalangan kita yang belajar, Allah bagi dia cerdik, cergas, dia boleh belajar elok. Yang mana periksa, Allah bagi jawab elok dia punya peperiksaan. Yang mana yang bujang, Allah bagi dia jumpa jodoh dia soleh-solehah. Yang mana yang ada anak, ni semua dia ada anak-anak yang bawa anak-anak zuriat keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata hati kita. Dan niat juga kalau betul di kalangan kita malam ni ada Allah tulis nama dia untuk meninggal dunia, semoga dia dan kita Allah matikan dalam mati yang baik. Niatkan juga supaya pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Sekiranya mereka ada niat nak menganiaya kita atau niat nak buat jahat, Allah batalkan niat itu. Allah halang perjalanan dia. Kalau dia nak buat baik, Allah mudahkan urusan pemimpin-pemimpin kita dan jadikan mereka sentiasa nampak yang betul itu betul dan mereka ikut, yang salah tu salah, mereka jauh. Dan niatkan juga kepada negara kita supaya jadi negara yang aman, negara yang menegakkan agama Islam, berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Dengan yang demikian itu, tambah satu lagi bagi kita semua dapat jumpa bulan Ramadan. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Baik. Qasidah tu tuan-tuan dah terror ke belum? Kan nak rehearsal dulu. Rehearsal dulu sama-sama, okey? Dia 2 kali tau. Dia punya chorus dia tu kena ulang 2 kali. Okey? So kali pertama sampai belakang tu nanti saya buat tangan lagu tu, tuan-tuan pitching naik terus. Sebab nak sambung dengan yang kedua. Lepas yang kedua baru turun. Kita rehearsal dulu tengok. Nampak macam faham tak faham pula tu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Okay, dia punya nak tune-nya tak mana? Tak mana nak tune-nya, nak bagi jadi kemah tadi. Senyum. Jangan baca qasidah sedih. Sebab sedih. Teringatkan siapa? Rasulullah. Saya teringat Rasulullah sedih pula. Rasulullah oleh teringat Rasulullah. Okey? So nak tune-nya senyum. Kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Lepas tu saya masuk syair yang Arabnya. Habis itu saya kata sedia, tuan-tuan masuk boleh. Saya buat tangan lagu tu. Boleh kita cuba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu. Assalamu alayka ya Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Apa syair dia kata? Raqqat aynaya syauqan. Sekali saya ulang 2 kali syair ni. Kali pertama saya terjemah dulu. Raqqat aynaya syauqan. Mata saya merindui Nabila. Wa li Taibata dharfata ashqan. Maka saya pergi ke Taibah Madinah sebab rindu ke Nabi. Fa'ataitu ila habibi. Maka saya berjalan menghampiri kekasih hati saya. Fahda ya qalbu wa rifqan. Maka hati saya terubat, maka hilang gundah gulana saya. Salli ala Muhammad. Bila kata macam tu, saya tuan-tuan masuk assalam. Sebab dia kata apa? Selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Tuan-tuan selawat. Okey. Raqqat aynaya syauqan wa li Taibata dharfata ashqan. Fa'ataitu ila habibi. Fahda ya qalbu wa rifqan. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka
Ya Rasulullah, Allah, Allah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasul Allah, Allah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaqa. Hati Nabi mula terikat, mula sangkut, sebab Nabi mula mimpi-mimpi yang baik, ru'yah solehah, mimpi yang cantik. Wa li ghari Hira ta'allaq, maka keraplah Nabi berulang ke Gua Hira. Yabki yas'al khaliqahu, sambil Nabi menangis, Nabi tanya Tuhan, what is going on? Fa'atahul wahyu fa'ashraq, maka Allah bagilah kepada Nabi wahyu yang menjadi permulaan kepada perbincangan. Apa dia wahyu dia? Iqra, Iqra ya Muhammad. Baru tuan-tuan masuk selawat boleh Iqra, Iqra tu patut sambut ramai-ramai. Iqra, Iqra ya Muhammad. Okey, sedia. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa li ghari Hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'ashraq. Iqra, Iqra ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, Allah, Allah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, okey, jom kita mula cerita. Ingat, cerita Isra Mi'raj jangan lena. Itu petua dia. Ada cerita seorang Pak Long, dia duduk rumah dia, isteri dia kata dekat dia, abang, malam ni ada ceramah ustaz dekat masjid tu Isra Mi'raj, pilah dengar. Suami dia kata okey, okey. Suami dia pun main suami dia duduklah. Habis main maghrib, ceramah mula. Ustaz tu cerita, Pak Long ni dia dengar lah, tapi biasalah, ada waktu dengar, ada waktu lena, ada waktu dengar, ada waktu lena. Mai tang hujung-hujung tu dia lena. Dia sedar tu, ustaz tu kata, wassallallahu ala, dah habis dah. Jadi dia kata, kalau semayang maghrib, main Aisyah, balik rumah. Isteri dia tanya dekat dia, bang, cerita sikit apa ustaz cerita. Oh, dia kata Isra Mi'raj ini macam. Isteri kata, cerita lah. Dia cerita. Dia kata, Nabi buat perjalanan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Oh, isteri dia dengar. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Langit keempat jumpa Nabi Idris. Langit kelima jumpa Nabi Harun. Langit keenam jumpa, oh dia cerita. Hafal dia Pak Long tu. Cerita sampai naik Sidratil Muntaha, dia cerita macam tu. Isteri dia dengar. Wah. Habis dia kata, kesimpulan Isra Mi'raj macam ni. Isteri dia tanya soalan, bang, nak tanya satu soalan boleh? Saya kata, apa ya? Nabi naik, Nabi turun balik tak? Suami dia kata, perasan tak turun dah. Pasal masa cerita turun tu dia lena. Tuan-tuan jangan malam ni dengar elok, jangan lena. Lena sekali lagi ya. Anak tanya, ayah,
Nabi di mana? Di Madinah. Itu kacau. Okey, baik. Isra Mi'raj cerita yang betul, real, sebab ada dalam Quran. Isra dalam surah Al-Isra ayat pertama, juzuk 15. Muka surat 252. Cuba saya balik ni. Surah Al-Isra. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abang tolong saya maaf Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Muka surat 282. Muka surat 282, bukan 252, 282. Okey. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Maha suci Allah Taala subhanallazi asra, yang telah menjalankan abdihi, hamba kami. Hamba. Lailan, pada satu malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa allazi barakna haulahu, kami berkatilah kelilingnya. Tujuan untuk apa? Malam ni punya tujuan linuriyahu, untuk menunjukkan kepada semua ayatina, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bukti Allah tu berkuasa. Allah sagi saya malam ni kena bukti kat tuan-tuan, Allah berkuasa. Kalau tidak tak sampai matlamat. Innahu huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Satu tu Isra. Boom. Mi'raj surah An-Najmi. Berapa? An-Najmi juzuk 27. Muka surat berapa? 5 ke berapa muka surat dia? An-Najmi juzuk 27. Muka surat berapa? 528. Berapa? Tengok. Surah An-Najmi ayat 1 sampai 18. Yang ni cerita naik. Jadi kalau nak syarah naik An-Najmi, nak syarah yang ni Al-Isra. Boleh? Kata ulama 526. Muka surat 526. Okey. Kata ulama, hebatnya cerita tu sampai berlaku dalam 2 surah, seolah-olah dua-dua ni berlaku pada waktu yang lain, sedangkan dia berlaku dalam satu malam, lebih kurang 6 jam. Cerita yang kita nak cerita ni malam ni berlaku 6 jam sahaja, lebih kurang plus minus 6 jam ya. Tapi luar biasa. Sebab itu timbul soalan. Hari ni ada orang tanya, maaf. Hari ni ada orang tanya, iya ke 6 jam? Kalau dah kata perjalanan Nabi, langit dalam hadis Nabi kan, daripada langit pertama nak pergi langit kedua pun 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan cahaya. Kan lama tu. Macam mana boleh jadi 6 jam? Orang tak percaya. Sebab dia tak baca hadis. Kalau baca hadis, Nabi kata apa? Tengok saya. Hadis ni. Hadis Imam Bukhari. Hadis sahih. Nabi kata apa? Nabi Daud kitab dia apa? Kitab apa? Nabi Daud baca kitab apa? Tu dia. Nabi Daud baca kitab apa? Ulang-ulang kitab Zabur. Nabi Daud baca kitab Zabur. Allah boleh menahan masa karamah, mukjizat, menahan masa kepada Nabi Daud. Nabi Daud menyuruh, kan Nabi Daud kan raja, anaknya Nabi Sulaiman jadi raja sekalian alam tu. Nabi Daud raja dekat Palestin saja, Nabi Sulaiman raja semua makhluk duduk bawah pentadbiran Nabi Sulaiman. Semasa Nabi Daud jadi raja, Nabi Daud mesti ada orang suruhan.
Tengok elok-elok ni hadis Imam Bukhari. Kalau saya dah cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan search mesti jumpa punya hadis ni. Nabi Daud nak baca kitab Zabur, nak baca kitab Zabur, nak baca kitab Zabur. Nabi Daud kata dekat apa orang gaji dia, pi letak sat apa nama, kan kalau naik kuda dia ada dia punya seat dia tu, letak dia punya apa, kita panggil apa istilah, pelana. Okey, orang Melaka mestilah tahu dia punya ni ya, sejarah dia. Letak pelana, dia bukan boleh letak saja, saat lagi naik dia harut dulu tu, dia kena letak, dia kena ikat bawah dia, betul? Digunakan istilah kena ikat dia bawah, betul? Dia letak, dia ikat. Okey, Nabi Daud suruh kawan tu letak, ikat pelana tu. Nabi Daud naik, dia pi tu, Nabi Daud mula baca Zabur, dia habis ikat yang tu, bukan lama, letak, ikat. Nabi Daud habis membaca satu Zabur. Betul. Tu hadis sahih Imam Bukhari. Siapa tak baca dia jadi, iya, bacalah hadis banyak. Sebab itu jangan hairan ada ulama boleh mengkhatamkan Quran daripada maghrib sampai Isyak, sebab masa dia barakah. Allah boleh tahan karamah masa dia, jalan pelan sangat masa, sampai dia boleh khatamkan Quran daripada maghrib sampai Isyak. Berapa jam sih? Nabi Daud lagi power, ikat kasit ya, bahasa kita hari ni ikat kasit lah, bor kasit, ambil seatbelt, bor begitu, hak tu ya, habis satu Zabur. Wow. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. So jangan rasa macam tu. Banyak je, kalau nak bagi dalil boleh aja, tapi saya tak mau bagi dalil lagu tu. Saya nak cerita macam ni. Cuba tuan-tuan semua bayangkan, hari ni saya mai daripada Damansara, rumah saya di Bangi, tapi saya pagi tadi tuan-tuan dengar Suria mesti ada live saya, jadi saya kena bertolak daripada Bangi. Saya pergi ke pukul 6 pagi, saya naik kereta pergi live dekat Radio Suria pagi tadi. So daripada Radio Suria tu saya mai sini lebih kurang mau dekat hampir 2 jam lah, nak sejam 45 minit, 2 jam lah kita kata. Cuba bayang kalau saya turun kereta, saya turun kereta, buka pintu, ada sekok nyamuk keluar. Well, keluar, dia masuk dalam surau. Dalam surau tuan-tuan mestilah ada nyamuk tak? Dia nyamuk Melaka. Yang ni nyamuk Damansara, hari-hari hari raya. Dia terbang keluar. Geng-geng Melaka tanya, lahabau. Hak yang ni, Hamai mana? Dia ni tanya. Geng-geng nyamuk ni surau tuan-tuan. Dia tanya, Hamai mana? Damansara. Kemas sangat. Sedangkan nyamuk tu dia naik dengan saya masa daripada Damansara. Saya nak masuk kereta tu, babai apa Syuib ngajak, "Jap, saya tak masuk. Assalamualaikum." Masa masuk tu dia ikut terbang sekali masuk. Tutup pintu. Dia duduk dalam kereta dengan saya. Bila dia sampai sini, jom kita buat dialog dia. Dia keluar, geng-geng Melaka ni duduk tunggu dalam ni. Dia kata, mana semua jemaah hari ni? Dia lupa kata semua kita ada kat sini. Padan muka nyamuk-nyamuk tu. Nyamuk-nyamuk tu duduk datang tu. Hak nyamuk kita yang dalam kereta ni dia keluar. Nyamuk, awak tengok ragut sangat ni. Nyamuk Damansara main dengan selok begi, main keluar, terbang pun sebelah sayap. Hak geng-geng nyamuk Melaka tengok, ni main mana ni? Oi, main mana? Damansara. Hang padalah kalau nak tipu kami pun. Betul tak betul? Nyamuk Melaka mesti kata lagu tu ya. Hang padalah kalau nak tipu kami pun. Dia kata, aku nak bohong apa agak apa? Aku memang IC aku Damansara. Dia kata, ni, main sini. Dia panggil dia main. Dia pun terbang main dekat dia. Dia kata apa? Lah ni nak tanya. Hang cuba kipas sayap hang tengok. Kalau betul hang main daripada Damansara, hang kipas sayap hang tengok. Hang lintas sak depan kipas kan, dalam surau tuan-tuan kan ada kipas kan. Hang cuba kipas sak lalu depan, buat sayap lagu tu, lalu depan kipas angin tengok. Dia kata, okey, dia apa buat kipas angin lalu lagu tu melayang lah. Memang nyamuk melayang. Bila dia melayang tu member gelap. Jenis nyamuk-nyamuk Melaka ni gelap. Dia ni
celaka semua dia kata. Dia gelak kau. Dia kata apa siapa bergelak kat aku? Ni, kalau hang kibah dalam surau ni hang nak terbang kena kipas angin pun hang melayang. Macam mana hang boleh mai daripada Damansara hang abang mai kat kami? Kita 7 keturunan pun belum tentu boleh sampai Damansara tau. Baru terbang sampai dekat tu pun dah mati dah. Soalan dia, nyamuk Damansara tu dia mai sendiri kah? Dia mai dengan siapa? Nabi pinik langit sendiri kah? Dia ada cara dia. So nyamuk itu gambaran dia adalah Nabi kita. Kereta saya adalah buruk. Yang bawa kereta saya atau saya sendiri adalah malaikat Jibril. Damansara itu Masjidil Haram. Tempat tuan-tuan Melaka, apa Alok Gajah, area belah sini semua adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau tuan-tuan kita keluar daripada jadi nyamuk tadi, kita duduk sini, jangan katakan sampai Damansara, daripada Damansara mai sini sampai Johor pun nyamuk tu boleh pergi. Betul tak betul? Itu jawapan Saidina Abu Bakar. Dia punya otak dia luar biasa. Suatu ketika mana Abu Jahal mai, kan balik-balik tu Abu Jahal cari, Abu Jahal dah bagi tahu kat semua, mai dia kata mana Abu Bakar. Abu Bakar tak ada masa dalam perhimpunan tu, sebab masa dia nak bagi viral tu, sekel Abu Jahal tak sama dengan sekel Abu Bakar. Abu Bakar orang baik-baik soleh. Ini Abu Jahal orang mana? Dia panggil semua mai, dia Abu Bakar tak ada. Abu Bakar duk siap-siap nak pergi kerja, nak pergi bertugas, nak pergi berbisnes. Abu Jahal pergi rumah dia, ketuk. Dia tak bagi salam lah Abu Jahal. Panggil Abu Bakar. Ya. Orang tak dengar Muhammad cerita apa? Apa Muhammad cerita? Dia pergi Baitul Maqdis malam, hari ni balik 6 jam. Abu Bakar kata, siapa cerita? Abu Jahal kata, siapa lagi? Muhammad lah. Kalau Muhammad cerita lebih daripada tu sampai langit pun aku percaya. Nampak? Pasal apa? Sebab dia keluar daripada jadi nyamuk tadi, dia keluar, dia jadi macam orang kita. Dia tengok, oh buruk ada, oh orang yang bawa tu Jibril, oh besar, oh senang sangat perjalanan. Tu tak kira lagi nyamuk-nyamuk tu tanya, ni nyamuk Damansara, hamai kat Melaka ni berapa? 2 jam. Hei! Orang pi depan ni pun berjam. Hang daripada KL Damansara sampai sini 2 jam. Soalan dia terbang sendiri kah? Siapa bawa dia? Ada orang yang tolong bawa dia. Betul tak betul? Itulah cerita perumpamaan Isra' dan Mi'raj. Jadi sekarang saya tak mau tuan-tuan dengan saya kita jadi nyamuk. Kita keluar, kita duduk jauh, kita tengok daripada jauh. Begini cerita dia. 8.40 dah. Macam mana ni? Poster kita abang ambil buku apa? Tak ada masa habis. Wah, ini Naya. Ini kes Naya. Oi, yang ni bahaya. Tak boleh. Tak boleh betul. Tuan-tuan kena buat. Bila nak habis? Tuan berkongsi. Bila habis? Buku apa? Cemas kan? Sebab tak ada. Buku apa? So, dah renung saya lagu tu. Tak apa, saya bagi masa fikir sekejap dulu. Mesej dulu mereka tanya ni, weh, buku apa boy? Okay, tengok. Cerita dia begini. Jom kita mula. Pada suatu malam yang mulia, yang disepakati oleh ulama secara jumhur, okay, kita tak mau gaduh-gaduh, kita habaq aja. Jumhur 27 Rejab. Jadi pada malam tu ada 2 pendapat. Satu pendapat Nabi di rumah Nabi, satu pendapat Nabi di rumah Ummu Hani. Siapa yang kata Nabi berada di rumah Ummu Hani? Ummu Hani, saudara perempuan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Ummu Hani. Mereka adik-beradik 3 orang. Okey. Tuan-tuan bantu surau. Bantu surau. Boleh. Bagi. Bawa keluar sama mana ada, bawa keluar yang mana ada. Saya Allah, tak ada apa. Tak pergi scan lagi lah, QR ke apa ke ada. Bantu anak-anak yang baik ni, Masya Allah. Ni member-member hamba dekat depan, main ambil sini sama. Ni geng-geng ni. Mana duit hamba?
Sambil-sambil dia berkutik tu, kita support depan dengan selawat dulu. Selawat sikit. Salatullahi salamullah ala taha rasulil. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Allah. Jom semua sekali. Salatu. Dia minta kat ibu-ibu pula. Ibu-ibu masuk celah-celah ibu-ibu. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammi ومن ما بأهل البدر يا الله. Jom semua. Salatu salamu ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah ala yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau siapa yang kata Nabi keluar daripada rumah Nabi pada malam tu, tak lari daripada kalau orang yang kata duduk dekat rumah Ummu Hani. Sebab rumah Ummu Hani, Sayyidatuna Ummu Hani juga dikira sebagai macam keluarga Nabi juga. Sebab bapa mereka adalah Abu Talib. Abu Talib kan pakcik Nabi. Dalam masa yang sama, bela Nabi juga. So boleh jadi rumah tu pun orang nak panggil itu rumah Nabi juga. Kalau daripada rumah Nabi yang betul pun rumah Nabi juga. Jadi tak ada apa yang nak membezakan. Jadi dua-dua betul. Jadi pada malam tu Nabi ada di situ. Pula dah apa berlaku. Ada Jibril turun ke apa kan? Apa nama? Ummu Hani adalah satu perempuan istimewa sebab beliau adalah perempuan yang special kerana kita semua tahu Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, betul Masa tu umur Nabi berapa? Berapa? 25. Siti Khadijah 40. Semua orang tahu cerita tu. Habis itu sebelum Nabi umur 25, takkan Nabi tak ada suka kat siapa-siapa. Orang yang Nabi suka, Nabi punya cinta pandang pertama Nabi adalah Ummu Hani. Ni nak cerita kat tuan-tuan. Tu saya nak cerita satu-satu hari ni insya-Allah. Tengoklah Taman Adan, okey?
Jawapan masa tak dapat lagi tu. Kalau tengok tu tak dapat lagi tu. Apa? Ketika Nabi awal 20-an sebelum 25, Nabi ada berkenan dengan seorang perempuan, iaitu Sayyidatuna Ummu Hani. Special dia sebab Nabi habaq, Nabi suka kat dia. Bukan calang-calang perempuan ni. Siapa yang nak baca Nabi punya, orang kata apa, first love Nabi, baca cerita Ummu Hani. Tuan-tuan akan tahu macam mana pengorbanan cinta pertama Nabi itu special. Tapi kita semua tahu Nabi tak kahwin dengan Ummu Hani sampai kesudah. Betul tak betul? Tak ada dalam senarai 12 orang isteri Nabi tadi itu Ummu Hani. Betul tak betul? Tuan-tuan baca, tuan-tuan tak jumpa. Tuan-tuan akan jumpa Siti Khadijah, Siti Ummu Salamah, tuan-tuan akan jumpa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Zainab, ada 2 orang, Zainab Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Tuan-tuan akan jumpa itu Safiyah, Mariyah. Tak ada nama Ummu Hani, tak ada. Sebab Nabi sampai ujung Nabi tak kahwin. Macam mana cerita dia? Macam ni. Masa kali pertama Nabi masuk Meminang, Nabi habaq kata Nabi suka. Ummu Hani menolak pinangan Nabi sebab rasa macam abang, kan bapa dia Abu Talib. Saidina Abu Talib membela Nabi bermula daripada umur Nabi 8 tahun sampai umur Nabi 45. Kan sampai Nabi Isra Mi'raj sebab Abu Talib meninggal dunia. Betul? Nabi sedih duka cita. Sebab apa? Sebab inilah figura bapa pada mata Nabi kita. Nabi kita tak ada bapa. Dalam 2 bulan dalam perut mak, bapa betul meninggal dunia di Madinah. Lahir tak ada bapa, yang sambut Tok Wan. Tok Wan nama Abdul Muttalib, tapi tak duduk dengan Abdul Muttalib. Duduk dengan Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah kita semua tahu keluarga dia miskin. Sebab tu dia main ambil anak susuan sebab nak upah. Suami dia kerja kuat, tak sempat tengok anak. Nabi tak dapat figura bapa daripada suami Abu Salamah, tak dapat. Halimatun Sa'diyah punya husband, tak dapat. Balik umur Nabi 6 tahun duduk dengan mak Nabi. 2 tahun dia diam, kasih sayang mak. Mak Nabi wafat. Umur Nabi 6 tahun, mak Nabi wafat. Duduk 2 tahun dengan atuk Nabi. Sekali lagi saya ulang. Nabi balik ke Madinah daripada Taif, duduk dengan mak Nabi. Masa tu umur Nabi 6 tahun. Mak Nabi meninggal dunia sebab ziarah ayah Nabi di Madinah. Masa tu Madinah adalah bumi yang menyebarkan penyakit. Taibah masa tu. Tapi masa tu tak kenal dengan nama Taibah. Yathrib, nama orang Yahudi yang buka. Nama malaikat Jibril cakap dengan Nabi dalam Isra Mi'raj, Taibah. Ya Taibah. Tu Madinah lah tu. Ya Taibah, ya Taibah. Tu puji Madinah lah. Puji Madinah sebab Nabi ada di Madinah. Bila Nabi main, hilang penyakit semua. Bapa Nabi balik Madinah, meninggal dunia kena penyakit. Mak Nabi ziarah bapa Nabi di mana, kena penyakit, meninggal dunia dekat Abwa dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke Mekah. Yang benar Nabi sekarang atuk Nabi. Umur Nabi 6 tahun sampai 8 tahun. Atuk Nabi pun meninggal dunia juga. Terus Nabi tak ada siapa-siapa melainkan Abu Talib. Abu Talib bela Nabi daripada umur 8 tahun sampai 45 tahun. Wah, ini luar biasa. Jadi bila Nabi dibela macam tu, jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Ummu Hani duduk dengan Nabi, jadi rasa macam adik-beradik. Jadi bila Nabi habaq kata Nabi suka dekat dia, dia rasa macam alah, macam abang lah pula. Dia tolak pinangan kali pertama. Masuk pinang kali kedua, Abu Talib pula tolak pinangan Nabi. Sebab apa? Masa kali pertama Nabi masuk Minang, Ummu Hani tak ada siapa-siapa, macam tak ada engagement lagi. Kali kedua Nabi nak masuk Minang, rupanya dah ada engagement. Siapa? Keluarga yang menemukan Abdullah dengan Aminah, Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, mak Nabi dengan ayah Nabi kan dipertemukan. Ada orang tengah. Orang tengah tu berkenan ke Ummu Hani. Mereka nak ambil untuk anak teruna mereka. Jadi bapa saudara Nabi nama Abu Talib, bapa kepada Ummu Hani, tolak pinangan tadi sebab dah ada orang masuk Minang. Maka Nabi tak kahwinlah dengan Ummu Hani. Sayyidatuna Ummu Hani kahwin dengan seorang lelaki. Masa ni umur Nabi 20 lebih, betul? So Nabi umur 25, Nabi kahwin dengan Siti Khadijah. Bila dah kahwin dengan Siti Khadijah, special pula Siti Khadijah sebab apa?
mana ada perempuan lain berani nak masuk minang Nabi. Dia yang berani milih Nabi. Itu special Siti Khadijah. Kira seolah macam I choose you lah cerita dia lagu tu. Lepas tu bila Nabi bawa Islam, umur Nabi 40, betul? Ummu Hani masuk Islam. Suami dia dah. Jadi dia pisah. Dan dia ada anak. Lebih kurang 4-5 orang. Jadi ketika mana wafatnya Siti Khadijah, Nabi masuk minang sekali lagi. Ummu Hani. Tapi apa kata Ummu Hani? Hani kata cinta ni dia benda yang, kata ulama, kemuncak cinta adalah ni kenalah untuk keluarga ni. Kemuncak cinta ialah kasih mengasihani, kesian. Kita balik rumah, kita mungkin nak makan, nak minum, tengok isteri kita penat menguruskan rumah, kita kesian dekat dia. Isteri mungkin ada geram kat suami, rasa nak marah apa semua, tengok suami balik kerja penat, kesian dekat suami. Kesian tu kemuncak cinta yang paling tinggi, kata ulama. Bukti dia Allah dengan kita. Kalau ikut perangai seorang-seorang ni, mampus. Betul tak betul? Betul. Ikut perangai seorang-seorang kita ni, tak lepas. Malaikat tengok kita besar kecil. Tapi sebab Allah apa dengan kita? Allah apa dengan kita? Allah apa dengan kita? Allah kesian kat kita. Sebab tu Allah ampun kita. Itu kemuncak paling tinggi cinta. Allah cinta kita, tak akan ada orang yang boleh mencintai kita melebihi daripada Allah mencintai kita. Itu Allah kesian kat kita. Dia sentiasa ampun dosa kita, dia belai kita, dia makbul doa kita. Dah lah buat perangai, lepas tu minta macam-macam. Tarawih nak buat 8 rakaat, minta Lailatul Qadar. Ya salam. Cuba sembahyang 20, tengok minta Lailatul Qadar. Padalah. Ni bila bincang tarawih aja nak 8. Jangan tau, 20. Ahli sunnah wal jamaah 20. Dia kesian dekat Nabi. Dia kata apa? Saya ada anak-anak kecil ramai, nanti ganggu kerja dakwah Nabi sebab nak tengok. Jadi saya tak sanggup. Walaupun saya yakin di hujung hati dia mesti nak Nabi. Tapi sebab dia kesian dengan jalan dakwah Nabi tu, tak mau beban lagi atas Nabi, maka dia menolak lagi sekali-kali ketiga. Dan akhirnya sampai kesudah dia tidak menjadi isteri Nabi. Itu sebab tu malam tu Nabi ada di rumah Ummu Hani. Orang tanya, dahsyat mana pengaruh Ummu Hani dalam jiwa Nabi ketika Nabi nak meninggalkan bumi Mekah, keluar berhijrah. Kan ada peristiwa, orang semua selalu cerita Nabi keluar jalan nak tinggal Mekah tu, Nabi keluar, Nabi berkhalih tengok Mekah, Nabi kata bye-bye Mekah, saya cinta Mekah. Kalau orang Mekah tak halau saya tak keluar tinggal Mekah. Biasa dengar kan cerita kan? Masa Nabi kata bye-bye Mekah tu, Nabi ada di mana? Di rumah Ummu Hani juga. Tu Nabi manusia macam kita, dia mesti ada perasaannya, dia ada sentimental dia. Nabi duduk rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani. Di malam tu Nabi di situ. Satu riwayat. Satu lagi Nabi di rumah Nabi. Dua betul. Khalas. Mai malaikat malam tu. 3 orang. Mereka berdialog. Mereka kata apa? Malaikat pertama, kita nak cari siapa? Kata malaikat kedua, nak cari yang paling mulia. Malaikat ketiga kata, rumah yang paling mulia di situ. Mereka pergi ambil Nabi bawa keluar. Daripada rumah Ummu Hani, Sayyidatuna Ummu Hani ada di kawasan belakang. Kalau tuan-tuan ingat, rumah Ummu Hani itu dia dekat belah kawasan Safa dengan Marwah. Kalau kita tengok, ni Kaabah, ni katalah ni Kaabah, ini Safa, ini Marwah, ini Hajarul Aswad belah sini, Hajarul Aswad, Rukun Yamani, Safa, Marwah, rumah mereka semua belah sini. Belah Syaib Ali, belah Qushaysiyah, semua tang situ. Penduduk tang situ. Tapi ambil Nabi, bawa pergi ke Kaabah, di mana kawasannya berhampiran dengan telaga Zamzam. Berhampiran dengan telaga Zamzam.
Maknanya kalau Telaga Zamzam ada kat saya, ni katalah tempat saya ni Telaga Zamzam, Kaabah kata di sini Kaabah, Hajarul Aswad ada depan tu, Maqam Ibrahim ada sebelah sana. Sini ayat Zamzam. Okey. Bawa Nabi, dibelahkan dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan. Nabi kan suci, so macam baju tuan-tuan lah, baju tuan-tuan malam ni katalah tuan-tuan main dengar ceramah aja, baju tuan-tuan bersih, tak kotor pun, bersih. Saat lagi balik, buh dalam washing machine, basuh balik. Memang confirm baju tu akan double bersih. Sebab tak buat apa-apa pun. Beza dengan kalau tuan-tuan main bola, balik cuci. Baju kotor, cuci jadi bersih. Malam ni tak buat kotor apa, bersih dah. Bukan kata apa pun. Saat lagi balik, cuci lagi bersih. Ada macam tu. Nabi ni suci. Cuci. Walaupun dalam ada satu hadis, ada juga kata ada satu bahagian, khalas tu lama bincang, kita tak bincang tajuk. Kalau tak dan malam ni dah sudah pukul 9. Sejam dah tau. Dia kata, tak, tadi mula yang main lambat dia di 8.30 lah, kami main awal. Betul tak saya duduk atas ni? Ya, mesti. Lepas tu, makin jauh buat lari. Tak apa, bincang dulu. Jangan sampai berlari lah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bawa proses. Kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harudin, belahnya dari sini. Nih, kita punya ni. Nih. Dari sini dibelah sampai ke pusat Nabi. Tapi dahsyat tak dahsyat? Yang cerita kat kita belah daripada sini siapa dia? Siapa yang cerita kat kita kata dibelahkan dada dari sini sampai ke sini? Siapa cerita? Nabi ya. Bayangkan operation tengah duk buat, boleh duk jaga tengok. Kita sunat pun. Kira malaikat punya cara operation A1 lah. Belah, keluar, cuci, bubuh balik, letak hikmah, letak ilmu, letak semua lah, letak macam-macam, tutup balik. Panggil buruk mai. Masa tu buruk tu ada. Buruk mai, dia excited. Yalah, mau tak excited? Dalam banyak-banyak buruk tu ada, hang bawa Nabi. Tak ada buruk yang lebih mulia daripada dia. Soalan, pasal apa kena bawa buruk? Saya nak tanya soalan. Malaikat bukan laju lah. Kan malaikat laju kan? Surah An-Najmi. Wan-najmi idza hawa. Malam ketika mana bintang pun dah tak apa nak ada. Kan tengah malam dah. Wan-najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat apa yang nama Muhammad tak cakap bohong. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak bercakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang sentiasa memayungi Nabi kita. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajak Nabi malam tu, menemani Nabi malam tu, siapa dia? Syadidun, extremely, quwa, strong, sangat-sangat kuat. Tu malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Pandangan matanya menembusi segala-galanya. Pasal apa? Sebab dia duduk di langit. Kalaulah tak kira lah malaikat duduk langit tu tang mana pun tak kisah. Tapi nak main ke bumi nak tengok Nabi ni, mesti ada lapisan-lapisan awan apa semua. Tak ada. Pandangan mata dia, dia nak tengok Nabi Muhammad, dia akan nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, iya ke? Jangan ambil malaikat. Ambil lampu kita ni lampu ni cahaya. Tapi ini bukan cahaya yang terbaik ni, ini bukan. Malaikat punya cahaya lagi betul. Cahaya malaikat, cahaya yang asli Allah Ta'ala cipta ni. Cahaya mana? Kecil je. Cahaya ni orang ambil, orang masuk dalam alat, tembak badan kita, tembus. Nama dia X-ray. Betul tak betul? Kalau hak besar ni pun boleh tembus badan orang. Jibril. Betul tak betul? Iya. Hadis. Malaikat dicipta dari cahaya.
jin, setan dicipta daripada api. Sebab tu setan, jin, dia pun boleh berlawan dengan malaikat. Sebab mereka ada satu unsur yang macam sama, iaitu benda yang bercahaya. Cuma yang ni cahaya, kalau arwah Datuk Arun ni kata cahaya yang suci. Kalau yang ni api. Kan kalau kita blackout, kita nak cerah, kita menyala api. Betul tak betul? Cerah. Gelap, on lampu. Cerah tak cerah? Dia sama. Tapi yang ni cahaya lain, api lain. Laju sama. Sebab tu kalau kita nyalakan lilin dekat sini, kita letak kotak sampai ke ujung, kita perbetul lubang dia bagi sama, kita boleh nampak cahaya tu. Sebab apa? Cahaya tetap laju sama. Tapi cahaya api tak akan boleh lawan dengan cahaya malaikat yang betul, yang suci. Sebab tu bila mereka nak naik surah Al-Mulk, mereka naik aja dekat langit, ketika Nabi lahir, apa berlaku? Rejam lah. Ayat berapa tu tengok Ustaz? Al-Mulk. Ayat dia macam mana? Rujuman li syayatin tu. Dekat lah. Ni semua tuan penasihat 25% keliling ni. Ayat 29. Kemas sangat. 29 dah hujung. Ayat 9. Juzuk 29. Betul. Give me 5. Apa yang takut? Ayat berapa? Ayat 6. Kepala dia macam mana? Lekas lah. Lekas lah tolong saya ni. Tulis je lah dalam tu surah Al-Mulk. Tak ada internet. Baca ayat kepala dia apa? Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Awak bunyi lain pula dah. Hang baca Bible ke apa? Sini. Walaqad zayyana as-sama, atas dia. Walaqad zayyana as-sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Tu malaikat dia lawan dengan jin pasal tu. Tengok elok-elok. Zumiratin fastawa, pandangan malaikat menembusi segala-galanya. Zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Dia ada dekat ufuk yang tinggi. Tengok saya. Dalam Quran nanti tuan-tuan akan jumpa ufuk adna. Kalau dalam surah An-Najmi, ufuk a'la. Ufuk adna mana? Ni, saya tengok ke hujung sana. Ni, saya dengan tuan-tuan tengok sampai hujung sana. Sampai hujung sana, itu ufuk adna. Tak jauh, berapa batu je. Sebab bumi kita bulat, dia akan habis juga pandangan kita. Itu ufuk adna. Ufuk a'la, kita tengok langit, tak ada penghujung. So dalam ni dia kata apa? Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia ada di langit yang tinggi, tak tahu tak mana. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Kalau dia kata dia nak sampai kat Nabi Muhammad, dia baru habaq nak pergi kat Muhammad dah. Dah ada dekat sebelah Nabi Muhammad. Laju tak laju? Laju. Tapi pasal apa dia bawa buruk? Pasal apa dia tak pegang tangan Nabi? Jom Muhammad, kita terbang. Let's go. Pasal apa tak buat lagu tu? Pasal apa tak buat lagu tu? Lekas. Sebab macam tuan-tuan lah. Tuan Imam, ambil Ustaz. Ustaz, lari laju tak? Tak lari laju pula dah. Kita, kalau suruh lari daripada jalan ni sampai jalan sana, berapa minit agak-agak? Daripada sini sampai hujung. 5 minit boleh? Lari. Boleh lah, 5 minit kan? Dari sini pergi hujung tu ya. Lari lah. 1, 2, 3, lari. Sampai situ. Okey, sekarang tuan-tuan start motor daripada sini pergi hujung situ. Berapa minit? Tak minit. Saat dia, betul tak betul? Kalaulah malaikat Jibril pun laju dia macam tu, apa pandangan semua kalau naik kenderaan para malaikat nama buruk? Mesti lagi laju. Allah tak mau tangguh-tangguh. Allah nak lagi laju. Mai sini jumpa saya. VIP treatment. So malaikat panggil buruk, panggil dia excited. Dia excited dalam satu hadis sehinggakan malaikat terpaksa tarik telinga dia supaya dia duduk bagi tahu dekat dia. Duduk elok sikit ni. Muhammad naik ni buat perangai pula. Dia sebab dia excited. Orang paling mulia nak naik. Jangan kata buruk. Batang kayu pun menangis kalau Nabi tak bijak. Ini kan buruk. Batang kayu pun Nabi tak bijak menangis. Bukan Nabi pergi buang dia bakar. Dah, dia tu ada tang tu. Nabi naik mimbar sebelah pun teriak. Ini kan buruk dapat apa arahan daripada Allah Ta'ala. Hang nak bawa Muhammad.
Bayang buruk duduk di alam malaikat ni, malakut ni punya alam, duk tengok nama tu Muhammad, 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 dekat daun syurga ada Muhammad, tiang syurga Muhammad. Tiba-tiba hang pergi ambil Muhammad. Oi, mau tak excited? Nabi pun naik atas dia 9:10 9:15, betul 5 minit ya, betul ya. Nampak macam goyang dah 9:20 pula. Oi, ini masalah ni, boleh tak ada time hujung ni. Nabi naik, Nabi kata apa? Aku naik ke atas buruk. Buruk ni warna dia putih, dia besar daripada kalde, dia kecil daripada kuda. Dia macam nak dekat barol sikit lagu tu, lebih kurang saiz dia. So Nabi naik dekat dia, terbang. Dia angkat kaki depan dia, malaikat tengok elok ni, dia angkat kaki depan dia. Saya maklum, Nabi kata bila dia nak landing, bila dia nak take off, kaki belakang dia panjang, kaki depan dia menguncuk pendek sikit, kaki belakang dia jadi macam panjang sikit. Jadi betul lah dia nak take off, betul lah. Bila dia nak landing, kaki depan dia turun dulu, betul. So dia betul. Dia kaki belakang dia pun tak. Dalam hadis Nabi cerita. Okey. Nabi kata buruk bila dia angkat kaki depan dia, tuan-tuan imagine sebab saya dah kata tadi, kita tak mau jadi nyamuk, kita nak keluar, tengok betul-betul secara jauh. Dia angkat kaki depan dia, bayangkan Nabi duduk atas buruk, Nabi pegang buruk, okay? Nabi duduk atas buruk, pegang buruk, malaikat Jibril ada sebelah, Nabi pegang buruk, angkat, dia letak saja kaki dia, dia angkat, dia letak balik. Nabi kata sejauh mata memandang. Ui, laju bang. Tengok sini, bawa motor paling laju berapa? Dia kata orang Melaka paling laju, dia kata bawa dalam 180. Dia kata especially area-area sini. Bukan kan? Bukan. Berapa sini laju bawa? 110 saja. Ini bukan darah hang tuah kalau lagu tu. Bawa ni 140, katalah 140 boleh. 140 laju lah. 160 lagi laju lah kan. Ni bawa 140 ni kan pakai helmet. Helmet tu bawa ni. Oh. Bawa ni 140 tu. Ayat liok ni keluar tepi ni. Hak kawan basah tu apa ni hujan. Saya rasa mungkin sebab tu kot no, bila orang naik motor yang memuncing belakang tu, dia menyorok kat belakang tu. Kalau tidak turun tu bawa yang liok saja. Cuba bubuh tengok hak ni, hak yang macam orang bawa motor macam Hafiz Syarif. Hafiz Syarif, saya tanya dia, Abang Hafiz saya tanya dia. Dia motor Hafiz Syarif tu, dia punya kan litar kita tu kan kat kita punya sekit tu sepang tu kan dia ada, kan dia bentuk lengkoi tu dia ada lurih tu. Daripada hujung lurih tu nak pergi hujung lurih ni pendek je, tak jauh mana pun, mungkin daripada situ sampai situ ya. Dari situ sampai situ tu dia punya meter dia boleh koyak sampai 300 lagu tu. Cuba tengok baju dia pakai macam betul tak betul? Tengok helmet, tengok baju, tengok dia punya tengkuk punya cover belakang ni, tengok dia punya ni. Untuk apa? Sebab mana boleh hang bawa 300 lagu tu hang tak pakai apa? Manusia tak boleh tahannya. Sebab itu saya bagi tahu tuan-tuan, daripada tadi saya duk ajak tuan-tuan selawat kepada Nabi apa? Nabi Muhammad badan dia build dia lain. Angkat sini, letak sejauh mata memandang, bayang kelajuan dia macam mana. Nabi steady, boleh tengok semua benda, siap boleh tanya lagi, ni apa, ni apa. Bayang mata Nabi macam mana. Kita bawa kereta ni, ni nak exit mana ni? Allah dah terlepas dah. Betul tak betul? Betul tak betul? Yes. Nabi mana ada? Siap boleh enjoy lagi duk belajar education sambil terbang. Wah, terbang tu bukan terbang macam kapal terbang duk syuk lagu tu. Angkat kaki ni letak sejauh mata memandang. Laju mana biru. Ni letak kaki ni sampai tak mana dah ni. Ni keluar tang tu. Sana.
Pergi tolong. Jalan elok-elok. Ni angkat tengok. Daripada main macam ni lah. Ini mukjizat juga ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan angkat kaki depan, letak sejauh mata memandang. Ni laju macam mana ni? Berapa kilometer dia punya pecut dia? Kalau nama buruk kalau kilat tu cahaya yang super laju. Itu saya rasa kalau satu saat berapa ribu kilometer tu. Nabi ada pakai apa-apa baju? Dia kata Jibril bagi pakai saya adalah glove juga, kasut boot lah, takut jatuh pula lagi. Ada? Tak ada. Nabi dengan jubah-jubah lagu tu. Bang tu steady, muka tak ada apa, tak ada ayat liuk. Jibril kata, "Boy Muhammad pocik sangat Tak ada. Punya hebat Nabi ni. Saya pun luar biasa Nabi ni. Allah cipta Nabi macam mana. Kalau syair tu awam boleh kata yang tu je lah. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun. Cantik Nabi tak boleh cerita dengan mata. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Tak ada orang perempuan lain boleh lahir orang macam Nabi ni. Tak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi cipta tak ada aib, tak ada elok. Seolah-olah macam buka katalog tau. Nabi nak lahir, Allah buka katalog. Rambut paling cantik, rambut Nabi tik semua. Yang ni. Semua Allah tutup kategori tu, tak ada habis. Semua duduk kat Nabi, rambut paling cantik. Sebab tu orang Melayu kita kena syukur tau. Allah buat satu makhluk, tengok elok. Allah buat satu makhluk. Allah, memang Allah buat kita semua betul tapi Allah dia ada pilihan dia. Wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surah apa Ustaz? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah. Cari Ustaz. Tak ingat? Surah Al-Qasas kalau tak silap kita tengok ayat 68 kah? Tengok Ustaz. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah buat dan dia ada pilihan dia. Dia buat manusia, dia pilih ada. Allah buat bulan. Kan Allah kata dalam surah alamak malam ni. Saya memang otak saya sampai dekat pukul 9 ya. Lebih tu file dia cari tak jumpa dah. Allah kata apa? Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah cipta ada 12 bulan. Daripada 12 bulan tu, selain Ramadan yang special, ada 4 bulan yang luar biasa keadaannya. Nampak? Allah buat, dia pilih. Dia tak pilih Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dia pilih apa? Rejab. Cuba bayang special tak special Rejab. Dalam banyak-banyak bulan, ada 365 hari, Allah pilih bulan Rejab nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah apa? Tak jumpa. Hampa punya handphone masuk Islam ke tak lagi ni? Warabbuka. Bukan yang ni. Bukan. Ini 9. Atas ni kot. Atas betul. Qasas 68. InsyaAllah. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surah Al-Qasas ayat 68. Allah buat semua dan Allah yang akan pilih. So Allah buat Nabi kita, dia pilih Nabi kita. So tengok sini. Tengok. Allah buat Nabi. Allah pilih Nabi. Nak buat Nabi yang Nabi nak pilih itu, Allah ambil semua kriteria yang paling cantik. Betul tak betul? Tuan-tuan cuba bayang, makhluk yang paling cantik, anak mata dia hitam, sama macam mata kita. Makhluk yang paling cantik, rambut dia warna hitam, sama macam rambut kita. Dia tak blonde, Nabi kita bukan blonde. Tiba-tiba ada kita orang ni nak buat rambut color lain-lain. Ya salam. Allah bagi hang sama kriteria dengan Nabi Muhammad. Hang tak mau. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Betul tak betul? Patutnya tuan-tuan bila tengok cermin tu kan nak baca doa apa? Doa tengok cermin apa? Allahumma barik lana
Bukan. Hai. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masa kita tengok tu, kena jatuh hati dengan mata kita. Ya Allah, mata aku hitam tu sama macam Nabi. Rambut aku hitam kot, rambut aku kan sama macam rambut Nabi. Tuan-tuan kena rasa syu'ur. Kriteria yang paling cantik yang Allah pilih untuk kekasih dia. Kita lahir-lahir kali tu. Mau tak syok? Saya masa belajar dulu, tak ada orang cakap lagu ni kat saya. Lepas tu saya tengok rambut aku kalau hitam. Masa belajar dulu. Tengok mata mata aku tak kelabu sikit. Masalah Allah. Tapi bila dah besar punya, bila baca-baca, oi jangan tukar mata aku. Oh, ya Allah, biar uban lambat sikit ya Allah. Bukan pasal aku tak mahu tua, tapi aku nak rambut aku sama macam Nabi warna hitam. Tak apalah, ni dah putih nak buat macam mana. Dia kata doa baru nak jumpa. Tak payahlah. Tapi boleh hamaklah kat cucu. Dulu atuk hitam sama macam rambut Nabi. Bolehlah dulu. Luar biasa Nabi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina 9:20. Habis. Sekian. Jangan buat long tu, habislah betul lah ni. Bila Nabi naik buruk, Nabi naik aja awal, ada suara yang memanggil Nabi daripada belah kanan dengan belah kiri Nabi. Ini hadis siapa nak baca nanti baca dalam kitab hadis Isra wal Mi'raj yang dikarang dua ulama berbeza tapi dia gabung duduk sekali, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dengan Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dua-dua ni ulama Imam Syafi'i yang luar biasa, ulama-ulama hadis yang bertaraf al-hafiz. Dia pakarang tuan-tuan baca dalam tu. Banyak semua yang saya cerita malam ni semua ada dalam tu. Tuan-tuan boleh buka aja baca. Dekat kedai-kedai buku pun banyak. Jangan takut. Nabi naik, tiba-tiba Nabi dengar ada bunyi suara. Mula-mula Nabi naik. Dia panggil Nabi. Ya, Muhammad. Dia tak panggil ya Muhammad. Dia panggil Muhammad. Nabi tak jawab. Nabi, sebab ialah Jibril dah kata, Muhammad, jawab. Nabi tak kata lagu tu. Jadi Nabi tak dapat arahan daripada Jibril. Nabi tak jawab. Nabi naik buat kerah. Tapi Nabi dengar ada orang panggil. Habis Nabi terbang jauh sikit tu, Jibril kata dekat Nabi, tadi kalau kamu jawab hak yang panggil hak tak sat tu, duk panggil Muhammad. Kalau kamu jawab salah satu panggilan, majoriti umat kamu akan jadi sama ada agama Yahudi atau agama Nasrani. Siapa nak mengaku Nabi, fikir 10 kali dulu lah. Nak jadi kerja Nabi ni bukan senang tau. Naik tu ringkas Ifrit mai, saat lagi nampak orang tuai, nampak orang hantuk kepala, nampak orang kena potong lidah, nampak ada orang tenggelam dalam air darah, ada ni peluk dia ada. Saat lagi nampak pula orang yang dia ikat jadi macam binatang tu, malaikat bawa dia macam anjing. Hak ni jenis tak banyak zakat. Adalah banyak ringkas-ringkas tak mau yang tu. Terus sampai Baitul Maqdis. Yang tu nanti malam 27 lah tuan-tuan bincang lain lah. Bukan saya. Orang lain bincang. Sampai Baitul Maqdis. Nabi lintah tempat Nabi Musa. Jibril kata, Muhammad semayang sini 2 rakaat. Pergi pula kan daripada Mekah nak pergi Baitul Maqdis kena lintah Madinah. Sampai Madinah turun semayang dulu 2 rakaat. Jibril kata, Muhammad turun semayang 2 rakaat sini. Sebab tu tuan-tuan tengok saya, dalil ni cukup kuat. Bila mana tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tempat-tempat yang luar biasa tu, orang suruh semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Pasal apa? Ni Jibril ajak Nabi. Bila pi tempat yang barakah, semayang 2 rakaat. Tu tak payah duk dalil-dalil. Ini sahih tak sahih. Ni dalam cerita ni tu ada. Jibril kata, Muhammad semayang 2 rakaat. Nabi kita semayang 2 rakaat. Habis? Jibril tanya, tahu tak ni tempat apa? Tak tahu. Nabi kata, Jibril kata, ni nama dia Taibah. Kamu akan hijrah mai sini, nanti duduk petang ni. Habaq dah.
Bom, terbang pula. Sampai pula dekat area kawasan Madian apa semua tu, tempat Nabi Musa. Turun, semayang lagi. Akhir sekali sampai Baitul Maqdis, ada satu batu yang dilubangkan. Ada satu batu yang dilubangkan oleh malaikat Jibril, ikat buruk duduk tang tu. Saya tak pernah sampai Baitul Maqdis. Sebahagian riwayat yang kawan-kawan duduk cerita, tempat tu masih ada. Ikat dia, duduk tang luar, Nabi masuk. Masa Nabi masuk, Nabi kata, Baitul Maqdis ni penuh dengan orang. Nabi abang, aku tak kenal mereka, tapi aku tahu mereka semua Nabi. Sebab dekat tangan mereka ada tanda. Nabi-Nabi ni dia ada tanda. Okey, ni contoh mudah saya bagi dekat tuan-tuan. Nabi kita yang pertama, di antara dua tulang belikat Nabi ni, Nabi ada qatmun nubuwah. Nabi ada tanda kenabian. Di antara dua tulang belikat ada dekat sini. Besar macam telur burung merpati tu. Dalam istilah sebut. Kecil satu ya. Tapi kalau orang selak nampak, Nabi akhir zaman, orang tahu. Nabi ada tanda. Special sikit daripada Nabi lain. Nabi-Nabi lain dekat tangan. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu cerita sikit lagi yang macam ni, guru kami arwah Tuan Guru Datuk Arunin cerita Nabi Uzair. Nabi Uzair dalam Al-Quran dia ada dalam surah At-Taubah, nama dia wa qala Uzairun ibnullah, bukan surat belah kanan bawah. Kalau cerita dia dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Tu cerita dia, tak abang nama siapa. Dia kata au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Mati 100 tahun. Summa ba'athah, bangkitkan dia balik. Mati 100 tahun, hidup balik, umur 40 balik. Inilah satu-satunya manusia yang lebih muda daripada anak dia. Masa dia mati, Nabi Uzair, beliau meninggal dunia. Nabi Uzair alaihi salam meninggal dunia masa tu umur dia 40, anak dia umur 20. Khaddam dia umur 20. Bila dia balik, dia dah mati 100 tahun. Anak dia umur 120. Khaddam dia umur 120. Dia masih umur 40. Nanti baca cerita dia. So Nabi Uzair ni diringkaskan cerita. Ni saya nak tengok Uzair pula, jauh lah cerita dia bila nak sampai ni. So Nabi Uzair balik daripada dia meninggal dunia dalam satu gua, duduk rehat, Allah bagi mati. Sedap. Malaikat tanya dia, qala kam labis. Tu saya doa abang dia tu surah Al-Baqarah ayat 259 apa semua tu, tentang nak semak saya nak baca ni. Qala kam labis. Berapa lama kamu tidur wahai Uzair? Malaikat tanya. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Sehari ke setengah hari berasan tidur. Qala bal labista mi'ata 'am. Kamu dah mati 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Tu sambungan ayat dia. Tengok makanan kamu tak berubah pun. Ni macam tuan-tuan dah bawa bekal. Bayangkan karipap dengan apa ni, kuih apa badak perenam ke apa ni, apa-apa bom ni apa kan. Apa nama dia? Coba dah badak berendam lah pula. Bila yang badak berendam? Barangkali lapar kau. Tengok ni makanan kamu ni tak berubah. Lah abang kata mati 100 tahun, lepas tu tunjuk makanan tak berubah pula. Macam mana kawan dia nak percaya? Tapi di situ Allah nak tunjuk kekuasaan dia dulu sebelum nak pergi tengok yang lain. Tengok dulu. Jangan katakan hang. Hang ni very complicated. Hak makanan pun aku boleh preserve. Aku boleh jaga, tak rosak. Kalau aku boleh buat hang, lagi dahsyat lah. Kalau aku boleh hidupkan hang, makanan lagi simple. Allah boleh jaga, tak rosak, tak ada expiring date. Masa Nabi Uzair meninggal dunia. Lepas tu dia keluar, malaikat kata, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Tengok kaldeh hang, aku bagi bukti. Wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Tengok macam mana kata arwah Datuk Arun ni masa cerita-cerita ni kat kami.
Arwah tuan guru kata, ni kuliah arwah tuan guru lain, yang kuliah tadi itu lain pula. Isra Mi'raj kuliah lain, ni kuliah lain. Arwah tuan guru kata apa? Tengok tu masa Nabi Uzair keluar tu, tengok kalder dia yang diikat dekat luar pintu gua tu dah jadi serbuk tulang. Bukan tulang dah jadi serbuk tulang, tak ada apa dah. Allah kata kun fayakun, serbuk tulang tadi bertukar jadi tulang. Tulang tadi bila dia dah bertukar jadi tulang, keluar urat, keluar daging apa, balut dia, keluar urat darah apa semua. Nabi Uzair tengok depan mata dia macam mana kalder tu jadi daripada awal. Bentuk-bentuk jadi kalder tu berbunyi pasal apa? Dia ingat dia dibangkitkan hari kiamat. Sebab ilmu binatang tak sama macam kita. So dia ingat dia dibangkitkan hari kiamat. Terkejut Nabi Uzair tengok, dia naik kenderaannya kalder, dia patah balik rumah dia, dia tengok bumi yang dia tengok mati pada awal Babylon tu, tengok-tengok dah hidup dah jadi satu kerajaan. Yalah dah 100 tahun. Dia balik, dia cari rumah dia. Dia jumpa dengan anak dia. Ringkas lah, ni saya dah ringkaskan cerita dia. Dia nak jumpa sekali, jumpa khadam, saya khadam suruh doa, mata lah berpanjang lah. Ringkas saja, jumpa terus anak dia hujung. Bayangkan, tuan-tuan cuba bayang, anak duk jadi ketua kampung, umur 120, tiba-tiba main satu orang umur 40. I am your father. No! Macam Star Wars lah pula. Dia buat macam tu. Dia main-main. Dia panggil nama anak dia. Anak dia tengok, kamu siapa? Aku bapa hang lah. Ayah saya dah 100 tahun dah. Betul aku. Ayah saya seorang Nabi. Dia ada tanda di belakang tengkuk dia. Itu nak abang cerita. Di belakang tengkuk dia, kalau ikutkan arwah Tuan Guru Datuk Arun ni, belakang tengkuk Nabi Uzair ada bentuk macam bulan sabit. Bercahaya. Anak dia kata, ayah aku Nabi, dia ada bulan tanda dia bercahaya. Kalau hang betul Nabi Uzair, tunjuk kat aku. Dia tunjuk. Ada. Ayah umur 40. Ini ayah muda. Tapi nak apa? Nabi-nabi ada tanda. Sebila Nabi masuk Masjidil Aqsa tu, Nabi tengok semua orang duduk dalam saf. Nabi kata, aku tak percaya apa. Tapi aku tahu mereka semua Nabi. Sebab aku perhati tangan mereka. Maknanya apa? Nabi kita cekap. Sebab tu nanti masa perang Badar, tuan-tuan tengok Nabi punya cekap lain. Nabi pi masa perang Badar kan ada orang mengendap, tengok musuh, dia dapat tangkap satu orang dekat pergi Badar tu, dia tangkap dia. Sebab geng Islam dah sampai, dia kepung, dia menyuruh mai kawan ni nak ambil ayam, dia tangkap. Tapi orang Islam bukan jahat, pukul ke Badar. Dia ajak main. Hang main lagi mana? Dia kata geng sana. Tukang masak ke apa ke? Dia kata saya tukang masak. Nabi tahulah kalau aku tanya dia pasal tentera, haram lah dia nak tahu dia tukang masak. Nabi tanya kat dia, ni masak berapa ekor ni sehari? Adalah unta dalam 10 ekor. Dia pas 1000 orang ni. Nabi cerdik. Dan Nabi observant, Nabi tengok. So Nabi kata, aku tengok dalam Masjid Al-Aqsa tu, aku tak kenal apa, tapi aku tahu semua Nabi, sebab kat tangan dia ada tanda. Jadi Nabi duduk belakang macam biasa, Nabi duduk je tak buat apa, duduk tunggu. Tiba-tiba Jibril beri raungan azan. Lepas Jibril azan, semua orang berdiri nak sembahyang. Nabi pun berdiri. Tiba-tiba Jibril mai dekat Nabi, Jibril tarik Nabi pergi depan. Nabi jadi imam untuk semua Nabi yang lain tadi. Wah, ini momennya luar biasa. Lepas tu sekali nak naik langit tak? Mi'raj, turun tangga daripada langit. Nama Mi'raj. Mi'raj maksud dia dalam bahasa Arab, tangga turun daripada langit mai untuk Nabi kita. Nabi naik dengan malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua akan disambung oleh ustaz-ustaz lain. Okey? Sampai di sini cukup. Alhamdulillah. Macam biasa, Ibrahim pendek kata jangan buka dadu lebih daripada 3 kali. Ini dadu dah buka 3 kali. Okey. Tak apa. Kok mana pun cerita dia menyeronokkan. Tuan-tuan sambung nanti dengar daripada ustaz-ustaz lain cerita. Nanti orang tanya, ni hampa berhenti tak mana? Itulah baru naik buruk dah sampai dah. Dan tak naik langit, orang tanya. Tak dan. Duduk tahu masjid lagi ni. Nanti sambung tahun tu naik langit pula. Okey. Baik, khalas. Tabah. Tengok saya.
Apa pengajaran? Nombor satu, tengok saya elok. Kenapa Nabi di Isra' Mi'rajkan? Kerana Nabi tengah duka cita. Nabi sedih sebab isteri Nabi kesayangan nama Siti Khadijah wafat. Pakcik Nabi yang merupakan ayah kepada Nabi, figura bapa yang Nabi ada, meninggal dunia. Apa maksud dia? Nabi, orang yang luar biasa, tadi kita habaq kata penciptaan Nabi, Allah tetap bagi Nabi ada rasa sayu, ada rasa sedih. Jadi kalau tuan-tuan ada masa tuan-tuan rasa sayu, tuan-tuan rasa sedih, okey, tak ada masalah. Janganlah rasa diri kita hina pula. Yang kedua, Nabi bukan sedih saja tau. Nabi tertekan dan menghadapi tekanan perasaan. Nabi tak keluar rumah. Maksudnya apa? Nabi menghadapi tekanan perasaan ketika itu. Jadi bila tuan-tuan ni semua menghadapi tekanan perasaan dalam keluarga tuan-tuan, masa itulah saat lagi anak perlukan yang tu, kita tak ada duit, jadi bergelumang semua, jangan takut, jangan buat macam kita seorang aja yang dalam keadaan macam tu, orang lain tak. Kalau Nabi kita pun macam tu, umat Nabi pasti akan lalu macam tu. Dua, jadi jangan dalam ni semua ada yang di kalangan kita nak buat teruk lebih daripada orang lain. Okey? Kita sama. Ada hari saya duduk di bawah, ada hari tuan-tuan duduk di bawah. Ada hari saya naik atas, ada hari tuan-tuan naik atas. Sama saja. Ada hari tuan-tuan ada rezeki lebih, ada hari tuan-tuan ada rezeki kurang. Ada hari saya ada rezeki lebih, ada hari saya ada rezeki kurang. Sama saja, sama saja. Sebab kita umat Nabi kita. Kalau Nabi kita yang luar biasa yang jadi imam kepada Nabi-Nabi lain pun lalu macam tu, umat dia pasti akan lalu macam tu. Jangan buat teruk. Faham? Cari jalan penyelesaian, jangan buat teruk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tengok elok. Nabi sayang isteri Nabi. Sunnah kita kena sayang isteri kita. Isteri-isteri Nabi sayang Nabi. Sunnah orang perempuan kena sayang suami. Tengok saya. Kalau satu orang boleh bercakap baik, saya boleh bercakap baik dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini, saya sepatutnya boleh bercakap lebih baik 3 kali ganda dengan isteri saya di rumah kerana dia halal untuk saya. Saya kena bercakap lebih 4 kali ganda, 5 kali ganda lebih baik dengan mak saya kerana itu ibu saya. Walaupun saya panggil tuan-tuan ibu-ibu, tapi tuan-tuan bukan yang melahirkan saya. Saya ada ibu yang melahirkan saya. Kalau saya baik dengan tuan-tuan tetapi tidak dengan mak saya baik dengan tuan-tuan tapi tidak dengan isteri saya, ada something wrong somewhere dengan saya. Sama juga macam ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ibu-ibu yang ada di sini boleh bercakap baik dengan lelaki-lelaki lain, patutnya ibu-ibu lebih bercakap baik dengan suami ibu-ibu 3-4 kali ganda lebih baik. Kalau tidak, ada something wrong somewhere. Sebab Nabi sebut, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang baik dengan ahli keluarga. Tuan-tuan nak hitung saya ni bagus tak bagus, tuan-tuan tengok saya dengan keluarga saya. Jangan tengok saya dengan tuan-tuan. Berapa ramai orang berlakon bila duduk dengan jemaah. Tak, tengok saya dengan keluarga saya. Dan tuan-tuan baru tahu saya ni bagus tak bagus. Sama macam saya dengan tuan-tuan. Oleh itu, Nabi yang Allah bagi lagu ni, perasaan dia jadi kacau bila berlaku sesuatu dalam rumah tangga dia. Pasal apa? Nabi sayang keluarga Nabi. Mulai malam ni, sayang keluarga tuan-tuan 100%. Tengok saya. Tengok saya. Ni yang anak-anak pun tengok. Anak-anak tengok Ustaz. Nak membina sebuah keluarga, dia bukan macam saya. Saya dah kahwin tau, 4 orang. Anak ada dengan saya. Bukan kahwin 4. Nampak cemas tadi di situ. Nampak cemas. Rasanya kalau saya jadi imam tadi tak ada orang sembahyang belakang saya tadi. Saya, isteri saya, 4 orang anak. So kami 6 orang. Membina sebuah keluarga bukan bermakna saya 20%, isteri saya 20%, anak-anak 20, sikit yang hujung bibi itu 10, campur semua jadi 100%. No! Membina keluarga, bapa kena bagi 100% dekat keluarga. Ibu kena bagi 100% dekat keluarga.
Anak-anak kena bagi 100% kat keluarga. Baru keluarga jadi 100%. Itu matematik dia. Dia tak boleh ayah bagi 100%, ibu lebih kurang, anak lebih kurang, tiba-tiba nak keluarga bahagia. Ayah bagi lebih kurang, ibu bagi 100%, anak-anak bagi lebih kurang, nak keluarga bahagia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nabi tak ajak kita macam tu. Itu bukan sunnah keluarga Nabi. Oleh itu tuan-tuan, malam ni kita balik berazam. Kita kena sayang keluarga kita. Sebab Nabi ni lalu macam-macam kat kita ni. Sebab nak bagi kita faham yang tu. Tuan-tuan tak payah duk naik langit lah apa. Saya risau kalau tuan-tuan naik tu, saya kata tinggal kat atas. Khalid, saya pergi naik langit tengok, ya Allah cantiknya, buruk pun dah hilang lah kemana. Ya Allah, mana ni Allah. Khalid. Jadi saya mengajak semua pada malam ni, marilah sama-sama kita jadi orang yang mengikut sunnah Nabi, terutamanya yang paling simple untuk keluarga kita. Jaga keluarga kita elok-elok, jaga sembahyang, jaga ibadah. InsyaAllah nanti Isra Mi'raj nak raikan, masuk Syaban nanti jangan lupa banyakkan selawat, kerana di bulan Syaban, ayat yang turun pada bulan Syaban, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tengok saya, kalau saya kata tadi bulan Rajab special, sebab dalam banyak-banyak bulan Rajab yang Allah nak jumpa Nabi. Sama juga dalam banyak-banyak bulan Syaban yang Allah nak turunkan ayat pasal selawat. So bulan Syaban nanti kena banyakkan selawat. Rajab menanam benih, Syaban menyiram benih, Ramadan kita akan menuai. Kalau di kalangan kita ni, bulan Rejab dah mula duk bincang, ni apa duk buat benda Nabi tak buat, ni apa duk buat benda Nabi tak buat. Golongan yang samalah nanti masa nisfu Syaban tak mau baca Yasin, tak mau baca yang tu. Golongan yang sama nanti masuk Ramadan, duk ajak sembahyang 8 rakaat. Orang lagi nak bertambah ibadah, lagi nak bertambah ibadah, nak khatam Quran. Golongan yang sama yang akan bagi tahu, ni tak khatam Quran pun tak apa. Yang penting tadarus. Sunnah Nabi bukan khatam, tadarus. Pembohong. Nabi sebelum Nabi wafat, Ramadan, setiap kali Ramadan Nabi khatam Quran. Jangan tipu hadis tu. Tu hadis sahih tu. Setiap kali Ramadan Nabi khatam Quran. Apa yang tadarusnya? Pasal apa duk reka lagu tu? Sebab daripada Rejab duk abang kat orang, jangan duk buat ni, jangan duk ni semua bohong, ni semua palsu lah apa. Mai Syaban nanti ni jangan duk ni. Ramadan nanti duk ajak orang ni kurang ibadah, kurang ibadah, kurang ibadah. Jangan duk macam tu. Kita lah ni tanam semangat, jati diri kuat, yakin dengan Nabi kita bawa. Syaban nanti siram betul-betul dengan selawat agar benih kita kukuh. Ramadan kita semua dah standby. Jom kita hidupkan dia, malam dia, sedekah dia. Jadikan kampung tuan-tuan ni meriah bulan Ramadan. Terang benerangkan dia. Bagi anak-anak rasa selamat, berulang, mai tadarus, duduk dalam sini, makan, minum, mayang sama-sama, zikir, baca Quran. Buat. Itu matlamat kita. Semoga Allah merahmati dan memberkati. Semoga Allah menyayangi kita semua dan menyayangi tuan-tuan. Dan yang tu sebenarnya bukanlah satu harapan, itu memang Allah buatkan kita, cuma kita aja tak rasa. Tuan-tuan, sebagai penutup ni last tutup Nabi baik tak? Syah. Malaikat Jibril dahsyat tak? Syah. Buruk? Luar biasa. Tengok saya, Nabi Muhammad penyayang tak? Jangan tanyalah Nabi sayang ke umat macam mana. Tapi tengok saya, semua yang kita senaraikan tadi itu adalah makhluk. Apa pandangan tuan-tuan? Takkan Nabi lebih penyayang kepada kita daripada Allah Ta'ala? Takkan malaikat lagi dahsyat daripada Allah Ta'ala? Takkan buruk lebih hebat daripada Allah Ta'ala? Tak. Allah segala-galanya. Kalau kita rasa Nabi penyayang dengan kita, betul, dan kita sayang Nabi dan kita nak Nabi sayang kita, tapi kena tahu di hujung tu, Allah jauh lebih menyayangi kita daripada segala-galanya. Jadi sayang agama Allah, ikut arahan, ikut perintah Allah. Anak-anak pegang arahan Allah, insya-Allah jadi anak-anak berjaya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jom kita tutup dengan selawat apa? Maulai ya salli wa salam. Boleh tu boleh. Rehearsal dulu lah. Coba. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
khairil khalqi kullihim. Lagi sekali. Maula liwa lim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Okey, cantik. Tuan-tuan baca chorus saja. Hak yang syair-syair Arab semua tu saya baca. Boleh Tuan-tuan sambut dengan chorus. Mesti mau A1 ya. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini pendirian kita, dengar. Saya baca, tuan-tuan dengar. Saya sambung chorus hujung dia. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mau salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang ni harapan kita kepada Nabi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ni hujung ni semua hafal, tapi buat nada elok-elok ni doa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli lim daiman abada. Nenek tinggi. Ala habibika khairin khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey, di terjemahannya nanti tak bah. Ada. Saya boleh tolong cerita. Minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum